ونصلي ونسلم على رسوله الكريم وعلى آله وأصحابه وأتباعه حملة الدين القويم. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. ربي اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. قال الله سبحانه وتعالى أعوذ بالله من الشيطان الرجيم ولا تكونوا كالذين نسوا الله فأنساهم أنفسهم أولئك هم الفاسقون. صدق الله العظيم. قال النبي صلى الله عليه وسلم جددوا إيمانكم قيل وكيف نجدد إيماننا قال أكثر من قول لا إله إلا الله. Kama qala Nabi sallallahu alaihi wasallam. Jadi alhamdulillah tuan-puan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Roh kita berada di dalam jasad. Jasad yang mengongkong roh kita untuk supaya roh kita dapat berfungsi di muka bumi ini. Tapi asal roh kita daripada alam atas. Dia asal daripada alam malakut, alam jabarut. Daripada Allah Subhanahu wa taala. Roh kita ni daripada yang ditiup daripada Allah Subhanahu wa taala sendiri. Dia bukan daripada alam bumi. Jadi Allah SWT masukkan dia ke alam jisim. Ke alam mulk. Alam dalam pemilikan Allah SWT. Jadi tuan-tuan yang dikasihi oleh Allah SWT. Dia berada di sini, Allah hantar dia untuk masuk ke dalam jisim buat sementara sahaja. Kemudian dia akan diperintah keluar. Dia akan diperintah keluar daripada jisim bila tiba waktunya. Maka ketika itu, roh akan kenal diri dia sendiri dan dia akan masuk alam lain. Dia masuk alam arwah, alam roh. Di situ dia mengalami pelbagai pemandangan yang jauh berbezanya dengan apa yang dia alami semasa dia berada di alam jisim. Ketika dia berada di dalam jisim, dia akan nampak pokok, dia akan nampak sungai, dia akan nampak tanah, dia akan nampak emas, perak, dia akan nampak padi, dia akan nampak beras, dia akan nampak gula, dia akan nampak kedai dan sebagainya. Tetapi apabila dia keluar daripada kerangka jasad, maka dia masuk ke alam baru, alam roh, di alam barzah. Di sana nanti satu pemandangan yang jauh berbeza setelah dia tinggalkan alam jasad ini. Macam kita tinggalkan alam kandungan. Dalam alam kandungan dulu, kita berada di dalam air yang ada dalam perut ibu. Ada situ uri, kan? Ada situ tali pusat. Itulah dunia pada masa itu. Semasa duduk dalam kandungan perut ibu. Tapi bila dia keluar daripada perut ibu, pemandangan jauh berbeza. Dia tidak akan lihat lagi tali pusat. Dia tak akan lihat lagi uri. Dia tidak akan lihat lagi air, tembuni dan sebagainya. Yang dia lihat ialah pemandangan-pemandangan yang berbentuk jisim. Sama ada jisim tu adalah jisim kasif ataupun jisim tu berbentuk latif. Jisim yang berbentuk kasif ni, dia nampak pokok, dia nampak gunung, kan? Dia nampak air, dia nampak batu. Jisim latif ni, adanya
adanya udara, ya, adanya angin dan sebagainya. Jadi tuan-tuan yang dikasihi oleh Allah Subhanahu Wa Taala, dia datang di sini untuk, ya, untuk ada satu tugas yang besar, iaitu dia kena memperkenalkan Allah. Dia kena memperlihatkan bahawa Allah itu ada. Dia kena menyatakan bahawa Allah itu wujud. Dia juga kena menzahirkan bahawa alam ini adalah milik Allah. Alam ini adalah milik Allah. Semua pergerakan alam ini di bawah kudrat Allah. Dengan kudrat Allah, Allah melahirkan jisim. Jisim bergerak, sama ada jisim tu bentuk jisim latif ataupun bentuk jisim kasif, semuanya digerakkan oleh kudrat Allah Subhanahu Wa Taala. Semua jisim-jisim ini bergerak, bukan bergerak sendiri. Dia tidak boleh, kalau dia gagal datang ke bumi ini untuk melihat dan untuk menyebarluaskan, untuk menzahirkan kewujudan Allah Subhanahu Wa Taala. Bahawa Allah Subhanahu Wa Taala itu Maha Agung. Allah Subhanahu Wa Taala itu Maha besar. Allah Subhanahu Wa Taala itu Maha berkudrat. Maka dia sentiasa diperingatkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala tentang keagungannya, kebesarannya. Dia diberi dua ayat, dua tanda supaya dia tidak lupa akan Allah SWT. Satu dia panggil ayat qauliyah. Ayat qauliyah. Yang kedua dia panggil ayat kauniyah. Kedua-dua ayat ini untuk memperingatkan dia supaya dia jangan lupa fungsi, tujuan, misi, visi dia datang ke bumi ini. Dia jangan melencong. Kalau dia melencong atas rel yang dikehendaki, maka bumi ini akan jadi rosak. Berlaku huru-hara, berlaku pertumpahan darah, berlaku kerosakan di sana sini. Apabila dia berada di pejabat akan jadi rosak. Berlaku pergaduhan, berlaku dengki, khianat, tipu menipu, tindas menindas, berlaku ancam mengancam, ugut mengugut dan sebagainya. Maka rosaklah sistem pengurusan pejabat. Jika ia berada di dalam keluarga, keluarganya akan rosak. Fungsi anak berterabur, mana fungsi kakak, mana fungsi adik, mana fungsi abang, mana fungsi ayah, mana fungsi ibu, semuanya dah kelang kabut. Kerana apa? Kerana dia tidak menjalankan tugas yang ditugaskan kepada dia. Supaya dalam rumah itu semua ahli rumah nampak dengan jelas kewujudan Allah, kebesaran Allah, keagungan Allah, kebesaran Allah Subhanahu Wa Taala. Semua sistem kena tunduk kepada Allah. Sebab Allah itu Rabb, Allah itu Tuhan. Mengapa berlaku kerosakan di kedai? Berlaku kerosakan di kedai kerana dia tidak berfungsi dengan baik maksud dia dihantar. Kalau di kedai, dia berjaya menzahirkan bahawa Allah itu ada. Dan Allah Subhanahu Wa Taala meliputi segala-gala perbuatannya. Allah SWT melihat, Allah SWT mendengar. Kaunuhu sami'an. Keadaan Allah sentiasa mendengar. Sekalipun dia berbisik di dalam hatinya. Keadaan Allah SWT itu kaunuhu basiran. Keadaan Allah SWT itu melihat. Melihat apa sahaja di dalam dan di luar. Dia melihat gerak-geri jantung, nafas, darah dan sebagainya. Semuanya diawasi oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Dan Allah Subhanahu Wa Taala untuk keadilan, walaupun Allah Subhanahu Wa Taala tahu, kan Allah Subhanahu Wa Taala nak menunjukkan bahawa dia mencipta satu sistem pengurusan yang begitu baik, teliti,
Mengurus bukan saja dia mencipta bumi, tapi juga dia mengurus. Bukan saja dia mencipta manusia, tapi dia mengurus. Lalu Allah hantar 2 orang malaikat, kiraman katibin, di kiri kanan, untuk merekod segala perbuatannya ketika berada di pejabat. Segala perbuatannya ketika berada di kedai. Segala perbuatannya ketika berada di rumah. Segala perbuatannya ketika dia berseorang diri. Segala perbuatannya ketika dia di hadapan orang ramai. Segala perbuatannya ketika di waktu siang. Segala perbuatannya di waktu malam. Tidak ada satu pun yang menjadi rahsia. Semua perbuatan ditulis. Kecuali apa yang dibisikkan oleh hati dia. Dalam urusan hati, malaikat tak tahu. Yang malaikat tahu apa yang dia buat. Di dalam hati dia, Allah Subhanahu Wa Taala sendiri yang jaga. Kan? Iza saluhat, kata Nabi, apabila hati seseorang itu baik, saluha sa'iru amalih. Maka baiklah kesemua perbuatannya. Wa iza fasadat, kalau hatinya rosak, fasada sa'iru amalih. Maka berlakulah kerosakan keseluruhannya. Ya tuan-tuan dan yang dikasihi oleh Allah SWT, kenapa kita berilmu? Kita berilmu supaya kita dapat melaksanakan tanggungjawab yang Allah SWT hantar kita ke sini dan kita tak mau. Bila Allah SWT perintah pulang, kita pulang dalam kemurkaan Allah SWT. Ada 3 keadaan orang yang balik bertemu Allah. Satu, dia balik dalam keadaan rosak. Yang kedua, dia balik dalam keadaan kotor. Yang ketiga, dia balik dalam keadaan bersih. Macam kita hantar, kita beri. Kita beri barang kita. Kita beri gelas, mangkuk, pinggan. Kerana dia nak buat kenduri, dia pinjam. Dia pinjam pinggan gelas kaca kita. Dia dihantar balik, ada 3 jenis perangai orang hantar balik tu. Satu perangai, dia hantar yang sudah rosak, yang pecah. Yang kedua, dia hantar barang kita dalam keadaan kotor. Ada yang bertanggungjawab tu, ambil dia bersih, dia pulangkan pun bersih. Mana katanya, apabila kita balik berjumpa dengan Allah, Allah hantar kita dalam keadaan bersih fitrah. Maka kita kembali kepada Allah juga dalam keadaan bersih. Maka Allah simpan kita. Simpan kita di mana? Di tempat penantian yang sungguh menyeronokkan. Iaitu di dalam Ailiyin. Satu tempat yang tinggi, tempat yang mulia, tempat yang diberi layanan istimewa, iaitu di Ailiyin. Tempat yang tinggi, yang yang dimuliakan. Kemudian ada satu lagi, balik dalam keadaan kotor, cemar. Kan? Macam kita kalau dihantar barang-barang yang sudah rosak, pecah, lalu kita ambil barang tu, kita akan buang. Kemudian kalau kotor, kita akan rendam dan kita akan basuh sampai dia cuci. Barulah kita ambil semula. Dan roh ni akan duduk di tempat yang rendah. Tempat yang hina. Nama dia Sijin. Sijin. Satu nama dia Aliyin. Sijin. Di situ ialah alam transit, alam barzah. Dia tak ada lagi dah alam ni. Dia tak berhubung lagi dah dengan alam ini. Alam ini sudah pun lenyap. Sudah pun berlalu. Macam satu orang yang sudah keluar daripada kandungan ibu. Dia tak ada berhubung lagi dengan alam dalam perut ibu. Dia tak berhubung lagi. Sebab dia dah ada di alam dunia. Kemudian bila dia pergi ke alam barzah, tak ada lagi nak pulang-pulang ke rumah ke. Tak ada lagi nak tengok anak cucu ke. Tak ada lagi nak tengok harta benda ke. Tak ada. Yang ada ialah dia duduk di alam sana dengan dunianya yang lain. Dengan alam yang lain. Cuma dia dapat bekalan jika dihantar.
Jika dia ditinggal di sini, ada bekal, maka dia dapatlah di sana. Dihantar oleh Allah SWT. Jadi tuan-tuan yang dikasihi oleh Allah SWT, itu sebablah kita nak lihat diri kita dengan 3 lapis. Lihat diri ini kena lihat dengan 3 lapis. Pertama, kita lihat dengan ilmu fiqh. Ilmu masail, ilmu fiqh. Kemudian kita lihat dengan ilmu tasawuf. Kemudian kita lihat dengan ilmu tauhid. Ketiga-tiga ilmu inilah yang akan menyuluh kita, mencermin diri kita. Sama ada kita ni orang yang kotor, orang yang bersih, orang yang asih, orang yang fajir dan sebagainya. Orang yang taqwa, orang yang syukur dan sebagainya. Kita boleh lihat diri kita melalui cerminan 3 ilmu. Sekarang kita ada sebahagian kecil daripada suluhan ilmu tasawuf melalui kitab Hikam Sihatan Illah. Pada pagi ini kita sudah sampai ke ujaran yang sangat tinggi, kan? Kita kena berfikir pun aras tinggi lah, tak boleh berfikir dengan aras rendah. Sebab dia ini aras tinggi. Walaupun perkataan biasa-biasa, tetapi maksud yang nak disampaikan tu tidak biasa sebab dia dah tinggi. Al-mu'minun, ini ujaran yang ke-254. Al-mu'minun yusghiluhu sana'u 'ala Allah Ta'ala an yakuna li nafsihi syakira. Itu satu ayat. Al-mu'minu yusghiluhu sana'u 'ala Allah Ta'ala an yakuna li nafsihi syakira. Wa tusghiluhu huququllah an yakuna li huzuzihi zakira. Tadi syakira. Sekarang zakira. Al-mu'minun. Orang yang beriman. Ya, orang yang beriman yus'iluhu sana'u 'ala Allah. Dia menyebutkan diri dia sentiasa memuji Allah Subhanahu Wa Taala. Keadaan orang mukmin ini sentiasa dalam keadaan memuji Allah Subhanahu Wa Taala. Sebab itu Allah sebut dalam Quran, wasabbihuhu bukratan wa asila. Dia sentiasa memuji Allah Subhanahu Wa Taala 24 jam. Kenapa tak puji Allah? Kerana dia apa yang dia lihat penuh dengan keajaiban. Penuh dengan terlalu ajaib, terlalu hebat. Allah ni hebat. Perbuatannya ajaib. Tak puas-puas kita memujinya. Apabila kita lihat pokok, keajaiban pokok tu tak terkata. Bagaimana Allah susun akarnya. Daripada akar tu pula ada pula alat untuk menyeduk bahan-bahan galian. Kalau adanya saluran filmnya, zilemnya, bawa pula dalam sistem batang. Sistem batang tu pula ada lapis kulitnya, lapis apanya. Kemudian pergi pula hantar ke daun. Di daun tu pula ada macam-macam urat itu, urat ini. Untuk melakukan proses fotosintesis. Bukan satu saja berdaun. Bahkan tak terbilang daunnya. Bagaimana proses Allah SWT menggerakkan, menghidupkan pokok dengan angin. Dan pokok pula menyeduk wak-wak panas. Lalu dia mengeluarkan wak-wak sejuk. Dia sedupnya karbon dioksida. Kemudian dia bebasnya oksigen. Semuanya tu aneh. Semuanya tu ajaib. Semuanya tu hebat. Itu belum lagi lihat bagaimana langit, bagaimana unta, bagaimana bukit, bagaimana air, bagaimana hidrogen, bagaimana oksigen, bagaimana ferrum, bagaimana unsur-unsur yang lain yang kita tak tahu berapa banyak.
Ha? Jadi kedudukan orang mukmin ni, yang dinamakan mukmin ni ialah orang yang nampak Allah, orang yang makrifah dengan Allah, orang yang kenal dengan Allah. Lalu yus'alihu sana'u 'ala Allah, dia sentiasa sibuk dengan memuji Allah. Dalam hati dia subhanallah, alhamdulillah, la ilaha illallah akbar, masya Allah, barakallah, macam-macam sebutan. Sentiasa dia memuji Allah Subhanahu wa taala. An yakuna li nafsi syakira, daripada dia melihat diri dia untuk dia puji diri. Dia tak ada masa nak puji diri dia. Kan? Dia tak nampak diri dia. Apa kelebihan diri dia, dia tak nampak. Kerana dia sibuk melihat, makrifah, memuji Allah Subhanahu wa taala. Kelebihan diri dia, dia tak nampak. Yang dia nampak ialah kelebihan Allah Subhanahu wa taala, termasuk atas dirinya sendiri. Sebab itu dia sendiri tak pandang kelebihan diri dia, tak nak puji, tak nampak apa yang perlu dipuji pada diri dia, kelebihan dia, kepandaian dia. Amal dia. Semuanya tu dia tak nampak daripada dia. Bahkan dia nampak semuanya tu daripada Allah. Wa tusghiluhu huququllah an yakuna li huzuzihi zikra. Dia, oleh kerana dia lihat keajaiban Allah, kehebatan Allah, dia puji Allah, dan dia sentiasa sibuk menunaikan hak-hak Allah dalam setiap masa dan keadaan. Dia sentiasa memenuhi untuk memenuhi hak-hak Allah Subhanahu wa taala, kewajipan-kewajipan Allah Subhanahu wa taala. Ada kewajipan 24 jam, ada kewajipannya 5 waktu, ada kewajipannya sekali seminggu, ada kewajipannya macam-macam. Kewajipan tu ada setiap detik. Jadi tuan-tuan yang dimuliakan oleh Allah SWT, seorang mukmin sibuk memuji, syukur kepada Allah sehingga tidak sempat memandang dirinya sendiri, sebagaimana ia sibuk menunaikan kewajipan-kewajipan terhadap Allah, sehingga dia lupa kepada kepentingan dirinya sendiri. Memuji diri ialah merasa telah berbuat amal kebaikan. Sedangkan hakikat mukmin itu apabila tidak merasa mempunyai kebaikan sendiri. Hanya semua itu semata-mata pemberian kurnia Allah. Sebagaimana ia lupa kepentingan dirinya sendiri kerana sibuk menunaikan kewajipan-kewajipannya terhadap Allah Subhanahu wa taala. Itu kata Syekh Athaillah yang dikategorikan kepada orang yang mukmin sebenarnya. Orang mukmin sebenarnya bukanlah orang yang pandai bilang rukun iman. Percaya kepada Allah, percaya kepada Rasul. Percaya itu masih lagi peringkat pekah. Peringkat luaran. Bila membilang tu dia pekah. Kalau dah tasawuf dia bukan bilang. Tasawuf ni penghayatan. Tak ada perkataan nak bilang. Yang ada ialah penghayatan. Kalau masih berbilang-bilang tu, itu namanya pekah. Jadi tuan-tuan yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, mukmin yang sebenarnya dia begitu nikmat, hati dia begitu begitu terhibur, begitu lazat, sedap melihat Allah SWT memperlihatkan kehebatannya, kebesarannya, keagungannya dan sebagainya. Ujaran yang ke-255. Laisal muhibbul ladzi yarju min mahbubih iwada au yatlubu minhu gharada. Fa innal muhibba man yabzuluhu laka laisal muhibbu man tabzulu lah. Itu satu.
Laisal muhibbu alladhi yarju min mahbubih iwadan au yatlubu minhu gharada. Fa innal muhibba man yabzulu laka laisal muhibbu man tabzulu lah. Bukanlah al-muhibbu, bukanlah mahbub, orang yang mencintai. Bukanlah seorang yang mencintai itu alladhi, dia yang yarju min mahbubih iwada. Dia mengharap, dia meminta sesuatu dari apa yang dia cintai. Orang-orang yang hakikat, orang yang mahabbah ni, orang yang cinta, mencintai ni, dia bukan mengharap apa-apa daripada orang yang dicintai itu. Au yatlubuhu minhu warada, atau dia menuntut apa-apa daripada orang yang dicintainya. Fa inna muhibba, tetapi sesungguhnya orang yang cinta kasih itu, man yabzuluhu laka, orang yang berkorban, bazala, orang yang berkorban, orang yang beri berterusan kepada engkau, laisa muhibbu, bukanlah engkau yang memberi, man tabzulu lah, bukan yang engkau memberi apa-apa padanya. Itu maknanya satu orang hamba, orang yang beriman yang mengasihi Allah SWT itu, dia tidak menuntut apa-apa daripada Allah. Dia tak menuntut pahala, dia tidak menuntut surga. Bahkan dia terus menerus berkorban, berkorban untuk Allah SWT. Berkorban jiwa dia, berkorban raga dia. Malam dia berkorban, rehat tidur rehat dia. Untuk bangun menyatakan cinta kasih kepada Allah. Di siang hari dia berkorban. Untuk kesenangan, berseronok-seronok dengan harta, berseronok-seronok dengan permainan. Dia berkorban, lalu dia mendirikan solat duha dan sebagainya. Kan hartanya dia berkorban untuk jalan Allah. Hartanya dia berkorban untuk lihat tertegaknya tempat-tempat pengajian tahfiz Al-Quran dan sebagainya lah. Tetapi sesungguhnya orang yang cinta kasih itu ialah orang yang berkorban untukmu, bukan yang engkau memberi apa-apa padanya. Jadi Allah SWT ni sentiasa berkorban kepada kita, sedangkan kita tak ada apa-apa, kita tak punya apa-apa, kan? Jadi tuan-tuan yang dikasihi oleh Allah SWT, Abu Abdullah Al-Quraisy berkata, hakikat kasih itu, bila engkau telah memberikan keseluruhanmu kepada yang engkau cinta, sehingga tidak ada sisa apa-apa bagimu. Kita tengok, siapakah manusia yang paling mencintai Allah? Manusia yang paling mencintai Allah ialah Rasulullah SAW. Sebab itu dia tidak simpan barang-barang untuk esok. Jadi Rasulullah ni apabila datang saja hadiah ke, sedekah ke, apa-apa benda, terus dia suruh Bilal dan sahabat-sahabat lain membahagi-bahagikan barang-barang tersebut kepada sesiapa yang layak, yang berhak, lalu barulah dia boleh tidur. Ada satu malam tu, ada satu hari tu, barang-barang yang disampaikan kepadanya agak banyak. Lalu Sayyidina Bilal radhiyallahu an menyerahkan barang-barang tersebut kepada orang-orang yang berhak. Lalu Nabi SAW tanya Bilal, sudahkah kamu bahagikan semua barang-barang tadi kepada orang yang berhak? Bilal kata sudah, tapi ada lagi, sedikit lagi, sebab tak ada siapa lagi dah nak bagi.
Kata Nabi, aku tak boleh nak tidur dalam keadaan harta masih lagi tersimpan. Itu orang yang betul-betul lah. Sebab itu Nabi SAW ni dia dapat pangkat yang tinggi. Habibullah, orang yang mengasihi Allah. Kerana langsung tak ada kepentingan untuk dirinya. Untuk dirinya ialah sekali lapar, sekali kenyang. Ketika dia kenyang pun dia makan satu benda saja. Dua benda saja. Air dengan satu barang saja. Kebanyakan wali-wali Allah ni dia tak makan dua daging. Satu saja. Dia makan satu je. Kalau dia makan ayam, dia tak makan lagi dalam ikan. Dia tak makan lagi yang lain. Kalau dia makan ikan, dia tak makan lagi daging. Dia rasa segan, dia rasa malu dengan Allah nak ambil lebih. And itu sifatnya orang-orang yang tinggi mahabbah dia, tinggi kasih dia. Allah telah menurunkan wahyu kepada Nabi Isa AS. Apabila aku melihat hati hamba-Ku, tidak ada padanya cinta kepada dunia dan juga tidak ada cintanya kepada akhirat. Harta dunia pun tidak nak. Kelebihan-kelebihan akhirat bukanlah dia tuntut. Nescaya aku penuhi hati itu dengan cinta kepadaku. Lalu hati yang begini Allah masukkan cinta kepada Allah. Bila dia mendapat renjisan cinta Allah dalam hatinya, maka terlupalah dia akan keseronokkan benda-benda yang ada dalam surga. Apa lagilah benda-benda yang ada di atas dunia. So keseronokan yang berada di dalam surga pun dia tidak gairah. Ada satu orang ulama Abdul Wahid Lahore. Dia kata apabila dia belajar dengan gurunya dan gurunya menegaskan bahawa tak ada lagi solat dalam surga, dia menangis. Lalu ditanya, kenapa kamu menangis? Dia kata, apa gunanya surga kalau tidak ada solat? Solat adalah nikmat Tuhanku. Kan? Dia rasa benda yang paling berharga, lebih berharga daripada surga ialah solat. Kita pula solat kerana nakkan surga. Itu beza dia, orang yang hati dia makam tinggi ni. Kita lihat, kalau kita lihat benda-benda yang macam ni, kita rasa kita ni tak ada apa-apa. Barulah kita insaf diri kita, barulah hilang rasa sombong kita, hilang rasa takabur kita, kalau kita melihat dari segi hakikat. Kan? Jadi tuan-tuan yang dikasihi oleh Allah SWT, 256, ya, 256, laula mayadinu nufus ma tahaqqaqa sayrus sairin izla masafata bainaka wa bainahu tatwiha rihlatuk wala qat'ata bainaka wa bainahu hatta tamhuaha waslatuk laula mayadin nufus. Ni banyakkannya dah bahasa Melayu pun. Cuma kita saja tak perhati betul-betul, kan? Laula, kalau, dah bahasa Melayu lah. La, tidak. Mayadinu, medan. Kalau tidak ada medan, tidak ada lapangan. Nufus, nafsu. Kalaulah tidak ada medan untuk kita melawan hawa nafsu syahwat, ma tahaqqaqa sirus sairin, pasti tidak dapat terbukti perjalanan menuju kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Tidak dapat terbukti perjalanan menuju Allah Subhanahu Wa Taala kalaulah tidak ada medan. Kita tak nampak bagaimanakah bukti perjalanan kita menuju Allah Subhanahu Wa Taala. Kita tak perasan macam mana solat kita tu dia sampai kepada Allah. Kita tak dapat lihat, perasan macam mana sedekah kita tu sampai kepada Allah.
Sebab kita dengan Allah tak ada jarak. Macam mana kita nak tahu? Kita boleh tahu perkara itu apabila kita masuk dalam medan perjuangan hawa nafsu ataupun mujahadah. Sebab itulah Allah SWT sebut dalam Quran, wallazina jahadu fina lanahdiyannahum subulana. Dan orang-orang yang bermujahadah, bersusah payah di jalan kami. Tafsiran itu banyak. Ada orang tafsiran secara luaran, secara pekah, ada yang tafsir secara tafsirat. Kalau jihad, tafsiran biasa, jihad lawan orang kafir, jihad lawan itu, lawan ini. Tetapi jihad yang dilihat dari segi tafsirat ialah melawan diri sendiri. Yang paling utama adalah kita lawan diri sendiri, bukan lawan dengan orang lain. Lawan diri sendiri itu untuk mendatangkan keikhlasan, untuk mendatangkan kemunian, untuk mendatangkan lillah dia. Kita tak boleh buat sesuatu dipengaruhi oleh nafsu kita. Yang mana nafsu ni pula dia bersekongkol dengan iblis syaitan. Nafsu ni pula dia ada syahwat khafiyah. Ia ada keinginan peribadi yang tersembunyi. Ingin dunia tapi tak nampak. Dalam dia berjuang agama tu, dia nak dia dimasyhurkan. Dia nak dia dikedepankan. Dia nak dia diupkan. Dia nak macam-macam lah. Semuanya tu sebenarnya dunia. Yang berpakaian yang rupa zahirnya adalah agama. Rupanya agama. Tapi isi dalamnya adalah dunia. Macam kalau kita pergi ke pantai. Zahirnya kita nampak kerang. Tapi dalamnya ada ketam angin yang kecil tu. Yang menggerakkan kerang tu, yang sudah mati itu adalah ketam kecil. Kita nampak bergerak-gerak. Bila kita tangkap dia, rupa-rupanya ada ketam kecil yang menyorok masuk dalam kerang yang sudah mati. Maknanya jasad kita sebenarnya mati. Tetapi yang menghidupkan jasad kita ialah kehendak nafsu kita. Kan? Maka kalaulah tak ada medan untuk lawan hawa nafsu ni, supaya hawa nafsu ni kalah, maka kita tak akan nampak jarak antara kita dengan Allah SWT, kerana memang kita dengan Allah tu tak berjarak, tak ada jarak. Cuma bila ada medan memperjuangkan hawa nafsu, barulah kita lihat perjalanan-perjalanan menuju kepada Allah. Sebab memang tidak ada jawab. Izla masafatu bainaka wa bainahu. Kerana tak ada pun jarak antara engkau dengan Tuhan. Tatwiha, kan? Tidak ada jarak dengan kenderaan. Rihlatuk wala qata'. Dan tidak ada kenderaan dan tidak pernah putus antaramu dengan Allah. Tak ada alat kenderaan yang menjadi jarak untuk dekatkan kita dengan Allah, dan juga kita tak pernah putus pun dengan Allah. Kata Syekh Ta'illah, wala qata'ata bainaka wa bainahu. Dan tak ada putus, tak pernah terputus pun di antara engkau dengan Tuhanmu, hatta tamhuha, sehingga engkau perlu disambung waslatu oleh hubunganmu. Jadi tuan-tuan yang dikasihi oleh Allah Subhanahu Wa Taala, kata Syekh Ta'illah, kalaulah tak ada medan, kita tak ada medan untuk bermujahadah, maka kita tidak ada bukti perjalanan kita menuju kepada Allah. Kerana nak menuju kepada Allah, dia tidak ada jarak. Maknanya tak ada kenderaan. Dan juga tak ada putusnya kita dengan Allah. Kan? Jadi berjalan menuju Allah ialah memutuskan segala rintangan hawa nafsu dan adat kebiasaan yang akan menghambat, yang akan menghalang kita menuju pada Allah.
Jadi halangan-halangan ini kita nampak, barulah kita lihat bahawa antara kita dengan Allah ada penghalang. Penghalang itulah yang nampaknya macam jarak, sebenarnya ia bukan jarak. Jadi tuan-tuan yang dikasihi oleh Allah SWT, berjalan menuju kepada Allah ialah memutus segala rintangan syahwat, hawa nafsu dan adat kebiasaan. Nabi SAW beritahu, bu'istu lidaf'il adat wa tarkis syahwah. Aku dibangkit lidaf'il adat, untuk aku melawan adat, wa tarkis syahwah, dan untuk tinggalkan syahwat. Maknanya untuk lawan adat tu pun syahwat lah, kan? Jadi tuan-tuan yang dikasihi oleh Allah SWT, tidak mungkin hidup ataupun terang hati, tidak mungkin terang hati, tidak mungkin hidup hati nurani, hati kita tak mungkin bercahaya, tak mungkin hidup, kecuali setelah kita tamatkan pengaruh nafsu terhadap diri kita. Selagi ada pengaruh nafsu pada diri kita, selagi itulah hati kita tak hidup. Hati kita tak ada rasa. Hidup ni bila ada rasa. Orang hidup ni dia ada rasa sakit ke. Kan? Jadi tuan-tuan yang dikasihi oleh Allah Subhanahu Wa Taala, sebab itulah kalau orang ayat surga pun kita tak terasa. Orang ayat neraka pun kita tak terasa. Orang kata dosa pun kita tak merasa, tak ada perasaan. Kalau orang pahala pun tak ada perasaan. Kalau orang kata azab kubur pun tak ada perasaan. Kalau orang kata panas daripada mahsyar pun tak ada perasaan. Kenapa perasaan itu hilang? Kerana perasaan itu mati. Kerana kita sudah terpengaruh dengan hawa nafsu. Nikmat yang terbesar ialah bila telah dapat bebas daripada tipu daya hawa nafsu. Sebab hawa nafsu itu sebagai tirai yang tebal antara engkau dengan Allah. Hatim Al-Asam berkata, sesiapa yang akan masuk golongan kami harus dapat membunuh hawa nafsunya 4 kali. Pertama, mati merah, iaitu menahan, mengekang kehendak hawa nafsu. Yang kedua, mati hitam, iaitu sabar dalam menanggung gangguan, cacian, hinaan orang. Yang ketiga, mati putih, iaitu tahan lapar dan dahaga, kan? Dan mati hijau, iaitu memakai pakaian yang merendah diri, memakai pakaian yang tidak sombong. Sahal bin Abdullah radhiyallahu berkata, rahsia nafsu belum pernah terbukti kecuali dalam pernyataan Fir'aun ketika dia berkata, ana khairumin, ana rabbukumul a'la. Aku adalah Tuhan pentadbir yang tinggi. Tidak mungkin dapat terlepas daripada belenggu hawa nafsu kecuali dengan memerhatikan dan melaksanakan ajaran-ajaran syariat lahir batin tanpa kurang, tanpa lebih. Apa yang Nabi ajar, apa yang Nabi beri syariat kepada kita, jangan tambah, jangan kurang. Jadi tuan-tuan yang dimuliakan oleh Allah SWT, Aisyah radhiyallahu berkata, Rasulullah SAW bersabda, laksanakanlah amal perbuatan itu sekuat tenagamu. Sesungguhnya Allah tidak jemu menerima dan memberi pahala sehingga kamu jemu beramal. Dan seutama-utama perbuatan itu ialah yang terus menerus, yakni istiqamah dilakukan walaupun sedikit. Abu Qasim Al-Qusairi berkata, hakikat membunuh hawa nafsu ialah lepas bebas daripada tipu dayanya dan tidak memerhatikan sesuatu yang timbul daripadanya dan menolak segala pengakuan-pengakuan dan tidak sibuk dengan mengaturnya dan tetap menyerah segala urusan itu kepada Allah, yakni bertawakal kepada Allah dengan melepaskan usaha ikhtiar dan kehendak sendiri sehingga lenyap dan hapus sama sekali pengaruh nafsu itu daripada kemanusiaan. Adapun sisa-sisa yang berupa gambaran kerangkanya, maka itu tidak berbahaya. Demikianlah jalan untuk membunuh nafsu yang dapat segera mencapai Hadratul Qudsi, iaitu tempat yang suci luhur
yang sesuai dengan tuntutan syariat dan hakikat dan menjadi pelita bagi setiap orang yang nak menempuh jalan menuju kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Karena itulah Rasulullah SAW berpesan kepada Abu Dzar untuk membaca untuk banyak kata la haula wala quwata illa billah. Begitulah kita sempat ujaran pada pagi ini setakat 257 kerana ujarannya agak panjang. Kemudian maknanya pula pun agak mendalam. Jadi kita tak sempat untuk sampai ke ujaran yang keempat. Jadi tuan-tuan yang dikasihi oleh Allah SWT, kita sudah pun sampai ke 7.30 dan bolehlah kita berbincang. Saya pun nak dengar juga pendapat tuan-puan semua. Sebab saya pun sama saja dengan tuan-puan. Saya tolong baca, tuan-puan tolong dengar. Kemudian kita berbincang, insya-Allah. Ada tak? Ujaran mana yang agak keliru? Ujaran 257 ke 256 ke 254 ke 255 kan? Kalau 254, Syekh Ta'illah nak beritahu orang yang mempunyai hakikat iman yang sebenar ialah orang yang sentiasa sibuk memuji kebesaran Allah, keindahan, kecantikan, jamal, jalal, qahar, kamal Allah, kesempurnaan Allah SWT sampai dia lupa nak puji diri sendiri sebab dia tak nampak apa yang perlu dipuji atas diri dia. Kalau nak kata dia pandai, itu hak Allah. Kalau nak kata dia banyak beramal, itu semuanya itu taufik hidayah daripada Allah. Jadi semuanya nampak Allah, jadi sampai tak ada apa nak puji pada diri dia. Itu orang mukmin. Kalau ujaran yang 255 pula, saya Ta'ala nak beritahu orang wali ni ataupun orang yang kasih kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Orang yang kasih kepada Allah Ta'ala ni tidak sibuk nak tuntut Allah, nak benda tu lah, nak benda ni lah, nak rezeki yang murah lah, nak supaya sihat lah, nak panjang umur lah, nak akal azab kubur lah, nak surga lah, nak pada masa begitu beginilah, sibuk dengan meminta-minta, kan? Tetapi kata Syekh Ta'ala, orang yang betul-betul kasih itu, dia sentiasa berkorban. Orang yang kasih itu ialah sesungguhnya seorang yang cinta kasih itulah yang berkorban untukmu. Allah sentiasa berkorban untuk kita. Bukannya engkau memberi apa-apa pada Allah. Dia tak nampak dia beri apa-apa pada Allah. Bahkan dia nampak Allah sentiasa berkorban untuk diri dia. Jadi dia tak nak minta lah. Tak nak menuntut apa-apa. Kalau ujaran yang ke-256, laula medan lupus, kalaulah tak ada medan untuk memperjuangkan hawa nafsu kita, maka kita tidak dapat lihat bukti perjalanan kita menuju Allah. Kita tak dapat lihat mana dia nafsu amarah, mana dia nafsu lawamah, mana dia nafsu mulhimah, mana dia nafsu mutmainnah, mana dia nafsu radiyah, mardiyah, kamilah dan semuanya tu kita tak nampak apa tingkatan-tingkatan dalam menuju kepada Allah Subhanahu Taala sebab kita dengan Allah Subhanahu Taala tak ada jarak kan, dan Allah Subhanahu Taala dengan kita tak pernah putus pun. Macam tu. Tak ada. Saya pun tak tahu tuan-puan faham ke tak faham ke. Assalamualaikum Ustaz. Ya, Waalaikumsalam warahmatullahi. Ustaz, berkenaan dengan ujaran 256 ni Ustaz. Lapangan untuk perjuangan melawan hawa nafsu ni Ustaz, maksudnya, adakah maksudnya dengan segala bentuk amanah yang Allah berikan kepada kita di muka bumi ni kan Ustaz, macam yang utamanya
yang seperti selalu Ustaz sebutlah sebagai untuk menjadi hamba dan untuk menjadi khalifah. Tapi dalam pada tu maksudnya bila Allah beri kita tugas sebagai seorang ibu, sebagai seorang isteri, sebagai macam kita punya tanggungjawab dalam karier kita, maka itu sebenarnya adalah lapangan-lapangan yang Allah beri. Betul ke Ustaz macam tu? Kalau kepahaman umum gitulah, kalau kepahaman awam, kepahaman kebanyakan. Tapi kalau kepahaman orang-orang ahli ahli tarikat ataupun ahli tasawuf yang dikatakan medan nufus tu, medan memperjuangkan hawa nafsu itu, mereka ada mujahadah. Antara mujahadah mereka ialah mereka ada uzlah, mereka ada khalwah kan. Di situ mereka melatih diri, sekat diri mereka. Barulah mereka nampak bagaimana ancaman nafsu begitu hebat dalam menghalang dia untuk sampai kepada Allah SWT. Kalau kita kalau orang lelaki senanglah, orang perempuan tu senang juga, tapi ada rumit sikit kalau orang perempuan. Kalau orang lelaki tu senang. Contohnya kalau kita beruzlah, mudah-mudahnya kita katalah dalam bulan puasa, sepatutnya bukan bulan puasa, bulan-bulan lain pun, kita duduk di masjid selama kita kata 10 hari tu panjang sikit lah. Kalau kita duduk, kita katalah dalam 3 hari. Di situ kita sekat perbualan kita. Kita tak mahu berbual perkara yang sia-sia. Dan kita kurangkan tidur. Kita bangun malam, solat tahajud, solat taubat, solat itu, solat ini. Kan, witir dan sebagainya. Siang hari pula kurangkan makan, kurangkan tidur. Banyakkan zikir, banyakkan baca Al-Quran. Kita akan nampak bagaimana nafsu kita meronta-ronta. Bagaimana nafsu kita tu stres, tertekan. Sebab dia tak boleh nak bercakap banyak, dia tak boleh nak bercerita, dia tak boleh nak melepaskan diri dia, nak pergi sana, nak pergi sini, merayap sana, merayap sini. Cuma kita duduk tu dalam apa panggil kalwah ke, uzlah ke, atau apa-apalah. Dulu kalau saya pergi di Selangor dulu, banyak orang-orang Jawa dia suka buat benda-benda macam tu. Bila dah dia kalah dengan nafsu dia, maka bila dia pergi semula ke dalam masyarakat, dia jadi lain. Dia tidak nak menipu orang, dia tidak nak bercakap bohong, dia berjual beli tu seadanya, dia tidak nak tipu pembeli, tidak tipu penjual. Jadi murni nampak dia. Orang pun nampak lebay, macam tu. Itu kepahaman dari segi tarekat. Kalau kepahaman secara awam, macam Doktor kata tadilah, kan. Maksudnya Ustaz, dia adalah lebih khusus lah Ustaz untuk Ya. melawan hawa Sebab ini ujaran yang ke-256 dah kan. Jadi kalau cuba kita kata esok ni, saya nak kurangkan cakap. Kurang nak cakap sia-sia. Saya nak kurangkan makan. Saya nak banyak nak bercakap tentang Al-Quran, tentang agama, tentang hadis. Apa akan jadi pada nafsu kita kan? Contoh paling mudah, saya nak berpuasa esok. Kemudian saya nak berpuasa tu, saya cuma nak pergi tempat kerja, selepas pada tempat kerja saya terus nak balik ke rumah. Saya tak mahu lagi meraya-meraya tempat lain, dan saya tak mahu lagi terlibat dengan perbualan-perbualan kosong, sia-sia, apa lagi kalau mengumpat, memfitnah. Kan? Kalau kita duduk kita buat lagu tu, kita rasa kita apa panggil nama tu, puasa apa yang 3 hari tu, puasa putih ke puasa apa? Hari Khamis, Jumaat, Sabtu tu. Kita jaga betul-betul tu, sebagai satu uzlah kita. Pergi kerja je, tempat kerja pun kita jaga, balik pun kita jaga. Betul-betul jaga dalam masa 3 hari tu. Kita lihat apa berlaku pada diri kita. Kita lihat apa yang terjadi pada nafsu kita. Nafsu kita begitu stres, meronta dia. Kan? Kerana kita tak layan dia. Akhirnya bila dia kalah, kita nampak tahajud kita mudah, duha kita mudah, israk kita mudah, solat awal waktu kita mudah. Makna jarak kita dengan Allah tu semakin dekat lah. Kalau nak ukur jarak-jarak begini, payah sebab Allah tu bukan jisim.
Baik Ustaz, faham. Ustaz, lagi satu tadi berkenaan dengan semasa tazkirah tadi kan. Ya, Kita ni memang berasal daripada ruh dan ruh kita juga akan kembali kepada Allah. Maka ya, tugas besar kita sebenarnya kita perlu dalam seharian kehidupan kita ni kita perlu memperkenalkan Allah ya, maksudnya bila kita, dia macam memang kita ni sebenarnya memang kalau saya sendirilah Ustaz, ya, terlalu banyaklah kelalaian tu Ustaz kan sebab kita 24 jam tu Ustaz kita sebenarnya perlu membesarkan Allah, ya, mengakui kekuasaan Allah. Allah Maha Kaya segala Ustaz kan, segala sifat asma Allah ni. So Ustaz memang tugas untuk kita faham tugas tu Ustaz memang kita perlu ya. maksudnya berbalik kepada 3 perkara syariat syariat, tauhid dan tasawuf kita Ustaz. Betul ke Ustaz? Ya, betul, betul. Betul tu. Jadi Allah Subhanahu Wa Taala ni dia tak perlu kepada makhluk, tak perlu. Dia dah sempurna. Allah Subhanahu Wa Taala itu maknanya ghani. Ghani ni maknanya cukup sempurna. Dia tak perlu kepada makhluk. Bukanlah dia mencipta makhluk ni dia perlu, tak ada. Bukan dia mencipta malaikat kan dia perlu, tak. Perkataan perlu itu menggambarkan lemahnya sifat Allah kerana dia memerlukan. Sifat memerlukan itu adalah sifat lemah, iaitu sifat makhluk. Jadi dia buat makhluk ni kerana nak menzahirkan kewujudan dia, itu saja. Kalau dia tak menzahirkan kewujudan dia pun, dia tetap wujud, dia tetap ada, cuma tak zahir. Jadi Allah SWT ni apa panggil, ingin, mana suka, nak supaya dia ni dikenali, maka dia buatlah bumi ini. Apabila Allah SWT buat bumi ni dalam bentuk jisim. Sama ada jisim itu jisim halus ataupun jisim kasar ataupun dinamakannya jisim kasif ataupun jisim latif. Di sebalik jisim tu Allah nak kita ni lihat kewujudan dia dengan penuh sifat-sifat kesempurnaan. Jadi kita jangan terhalang lah, terhijab lah. Contohnya kalau kita makan, alhamdulillah sedapnya aku makan kat kedai tu, dia campur sup dia campur benda ni, campur benda tu, lain macam lah. Itu kita jangan nampak gitu. Kita kena nampak di sebalik tu semuanya adalah gerak-gerik Allah Subhanahu Wa Taala dengan sifatnya yang maha sempurna. Maknanya Allah Subhanahu Wa Taala nak beritahu kita tentang dia tu berkudrat, dia telah menzahirkan satu bentuk jisim untuk jasad kita yang juga jisim. Jisim kena bagi jisim. Kalau jisim latif, dia kena bagi juga benda-benda yang latif. Contoh jisim latif tu roh. Benda-benda yang jadi latifnya macam amalan-amalan. Sebab tu amalan itu menjadi makanan roh. Macam kita kata iblis, syaitan, sebab dia tidak berjisim. Dia tak makan benda-benda jisim. Dia tak makan daging, dia tak makan itu, dia tak makan ini, dia makan wap saja. Macam daripada daging tu wap. Daripada ni makan bau, dia makan wap sebab dia tak berjisim. Macam mana dia nak makan benda jisim sebab dia sendiri tu bukan jisim. Begitu pula kita. Bila kita jisim, Allah dengan kudrat dia mencipta jisim untuk bagi pada kita. Jadi jisim itu adalah ciptaan daripada kudrat. Maka kita kena nampak kudrat Allah. Maknanya Allah nak suruh nampak macam tu. Dalam makan kita, minum kita, kita melihat, kita merasa, biar nampak Allah di situ. Dan paling baik apabila kita istiharkan Allah. Contohnya, kita kata, Allah bagi sedap, Masya Allah, sup di sana. Allah bagi sedap dan Allah bagi, ilham pada tuan kedai tu, satu ilham yang baru. Allah nak beritahu dia tu maha berilmu. Dia buat keluarkan macam-macam kreativiti kepada manusia sebagai khalifah dia ni untuk mengenali dia tu maha berilmu, maha beribadat, beriradah, maha berkudrat dan sebagainya. Lahirlah Allah Subhanahu Wa Taala tu pun dizahirkan walaupun dia tu gaib. Dizahirkan dengan kita nampak bahawa jisim itu adalah daripada ciptaan dia. Dan kita menafikan jisim itu datangnya dengan sendiri-sendiri. Okey, faham Ustaz. Ya, Terima kasih Ustaz. ya sama.
Jadi apa kita latih lah, kalau tak latih dia tak dapat, dia kena latih. Latih apa saja kita kata la ilaha, la haula wala. Mana la ilaha bukan makanan ini yang memberi saya kenyang. Bukan obat yang menyembuhkan saya. Kita kena napi sekeras-kerasnya. Bukanlah makna napi kita tak ambil obat. Obat tu ambil sebab obat tu dah ditukar bentuk. Kudrat Allah menyembuhkan manusia ditukar kepada bentuk ubat. Walaupun bagaimana Allah tukar bentuk, dia tetap daripada kudrat Allah. Macam kita kata duit lah. Walaupun duit tu berubah dengan apa-apa benda perubahan, tapi tetap juga asalnya duit. Macam mana duit berubah daripada baju. Duit berubah jadi kenderaan. Duit berubah jadi pasu bunga dan sebagainya, tetap juga kita kena nampak duit. Perubahan tu semuanya datang daripada duit. Kita kata ni duit. Itu pun duit, itu pun duit. Kalau tak ada duit, macam mana benda ni nak ada? Macam itu juga kalau tak ada kudrat Allah, macam mana semua ni nak ada? Kalau tak ada kudrat Allah, macam mana nak ada ubat? Kalau tak ada kudrat Allah, macam mana nak ada makanan? Kalau tak ada kudrat Allah, macam mana nak ada minuman? Jadi kita kembalilah kepada kudrat Allah. Lalulah kita pun mengisytiharkan Allah. Bismillah, Alhamdulillah, Masya Allah dan sebagainya. Barulah bila kita beribadah tu, seakan-akan kita nampak Allah. Sebab perjalanan kehidupan kita 24 jam pun kita dah latih diri kita nampak Allah. Dan bila dalam sembahyang, barulah sembahyang kita tak bocor. Sembahyang kita ni selalu saja bocor, kan? Bocor ketika qiyam lah. Semasa qiyam tu bukan nak kena bocor kat lain. Sekiam tu kita nak mendengar firman Allah yang dibacakan kepada kita melalui perantaraan. Sama ada perantara imam ke, perantara lidah kita ke, tetapi kalam itu, perkataan Allah yang kita kena dengar. Walaupun kita sendiri baca, tapi kita kena ingat perkataan itu adalah hak Allah daripada Allah untuk kita. Kita kena dengar betul-betul. Bila Allah kata Alhamdulillahirabbil alamin. Allah sementara nak beritahu kita, dialah Tuhan alam ini. Alam tu banyak kan. Alam mulk ke, alam mulakut ke, alam jabarut ke, alam hahut ke, macam-macam alam lah yang orang-orang tasawuf bincang kan. Semua alam ni Tuhan dia Allah. Jadi semua pergerakan alam ni diurus tadbir oleh Allah Subhanahu Wa Taala, termasuklah jantung, darah kita ke, saraf kita ke, semuanya. Jadi kita telah menghayati perkataan itu dengan penuh khusyuk sampai tak bocor. Macam tu. Sebab kita dah latihkan harian kita ni nampak Allah. Jadi dalam solat tu tak bocor. Masa rukuk maknanya aku tunduk kepadamu wahai Allah. Aku dah dengar perkataanmu. Kamu kata kamu begini. Kamulah Tuhan alam. Kamu adalah Raja di hari kemudian. Kamu adalah Allah tempat sembahan. Kepada kamulah kami minta hidayat. Kepada kamulah kami minta pertolongan dan sebagainya tu. Kita pun rokok tunduk kepada kebesaran Allah. Tunduk kepada keagungan Allah. Sepatutnya tak bocor. Subhana rabbiyal azim. Kita menyatakan kesan perasaan kita yang mengkagumi Allah dan dikeluarkan oleh lidah kita. Lalu keluarlah perkataan takjub. Subhana rabbiyal azim wa bihamdih. Dengan segala kepujiannya. Betapa agungnya engkau Allah dan segala kepujiannya untukmu ya Allah. Jadi macam mana pula dalam rokok tu kita boleh bocor, kan? Sebab itulah para sahabat radhiyallahu ajma'in, walaupun mereka dipanah, kan, walaupun mereka kena luka apapun, tak memberi kesan kepada mereka ketika mereka bersolat. Kerana solat mereka tak bocor. Solat kita ni selalu bocor sebab semasa 24 jam tu banyak yang lalai daripada yang ingat Allah. Ustaz, tadi Ustaz sebut yang kalau syaitan dan iblis ni tidak berjisim. Dia bukan dijadikan berjisim, Ustaz. Ya, ya. So, maksudnya cara kita nak lawan mereka ni, pengaruh syaitan, nafsu, iblis ni, Ustaz.
Jangan dengan jisim lah. Dengan ayat-ayat Al-Quran. Kalau kita lawan dengan jisim, dengan parang, pisau, dengan panah, mana dia boleh kalah? Okey, faham Ustaz. Okey, faham. Terima kasih Ustaz. Ya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum Ustaz. Maksud Ya. Abi ni Ya, ya. Habis dah. sikit aja Ustaz ni, ujaran 256. Ya, ya. Jadi bila Ustaz huraikan tu barulah kita tahu yang bermujahadah saja yang dapat merasa bagaimana proses perjalanan nak menuju kepada Allah ya Ustaz. Betul, benar. Jadi kalau yang awal-awal menyerah kalah, tak bermujahadah, ikut hati, ikut nafsu, dia tak akan dapatlah. Sebab tu kita kata dia akan jauh daripada Allah tu Ustaz. Begitu ke? Ya. Jadi kita orang awam ni tak menyerah kalah. Jangan menyerah kalah. Kita kena istighfar. Kita kena istighfar. Yalah, selalunya kalah lah Ustaz. Bila lawan, kadang-kadang tak lawan langsung pun, terus ikut. Dalam Puan Nuraini, cuba kita kita tengok Nabi Musa. Allah SWT nak ajar dia kudrat. Allah SWT nak suruh, nak ajar dia, Allah tu boleh tukar tongkat jadi ular. Ular jadi tongkat, kan? Kenapa dia minta Nabi Musa naik bukit? Naik bukit 1 jam tu, sejuk lagi, malam lagi, penat lagi. Kenapa tak ajar di bawah? Sebab dia suruh bermujahadah dengan nafsu. Kalau nak Allah Subhanahu Wa Taala, nak dekat dengan Allah Subhanahu Wa Taala, dan Allah memperlihatkan kudrat dia, kena lawan nafsu. Jadi Nabi Musa lawanlah, naik penat, malam tu penat. Kalau kita tak pergi pun, kalau nampak cahaya di atas bukit, di atas gunung, kita pergi ke tidak? Kita tak pergi sebab kita tak nak lawan nafsu kita, kan? Begitu juga dengan Nabi Ibrahim. Nabi Ibrahim kata, wahai Allah, kaifa tuhil mauta? Macam mana kamu menghidup, macam mana kamu matikan? Kalau kamu nak, kamu kena mujahadah. Cari 4 ekor burung, kamu cincang. Naik 4 bukit, kamu letak situ. Kamu dia seru. Barulah Allah bagi. Maknanya, kalau kita dekat dengan nafsu, kita jauh dengan Allah. Bila kita dekat dengan Allah, tentulah nafsu akan kalah. Macam tu. Akan kalah. Jadi, sekiranya kita melawan nafsu, kita bermujahadah, kita akan dapat rasai kepahitan, keperitan tu. Setelah kita dapat atasi, Allah izinkan kita menang, katakan. Jadi menyambut kemenangan itulah kita dapat rasa kemanisan hasil pada mujahadah. Benar. Ya macam ni contohnya, kan. Katakan puan nak bermujahadah lah cara puan, kan. Ya. Kata sekarang ni saya nak pacak. Puan kata macam tu. Pukul 3 malam saya tak akan lagi tidur. Saya tak akan layan lagi nafsu saya. Saya akan bangun nak sembahyang tahajud. Saya nak berzikir waktu malam. Saya nak berdoa. Saya nak tinggalkan tempat tidur saya pukul 3 malam. Kita tengok sampai sampai 10 hari. Macam mana? Cuba juga. Tentulah nafsu kita stres, kan. Masa tu kita rasa berat lah, mengantuk lah, macam-macam. Tetapi bila kita dah menang, dia jadi seronok pula tu. Pukul 3 malam tu sayang. Tidur pun terganggu tu Ustaz. Tidur pun terganggu dengan niat kita tu. Jadi kita tu mungkin tidur pun rasa tak lena mana lah. Jadi begitulah. Contohnya kita sedap-sedap kerja, kita lawan dia dengan sembahyang duha umpamanya, kan. Mula-mula tu perik lah, kan. Perik, penat, stres. Tapi lama-lama dia jadi sedap bila dia kalah. Dah jelas lah Ustaz, betul lah. Yang pentingnya kena ada niat. Kemudian bermujahadah tu pun bukan jalan yang mudah lah Ustaz. Ya, bukan jalan yang mudah. Barulah nampak perkataan Allah tu tinggi. Tinggi tu bukan jarak. Tinggi tu payah nak sampai ke dia kerana lawan nafsu. Macam juga surga tu tinggi, kan. Sebab nak dapat surga tu bukannya senang. Orang sanggup naik gunung Everest. Tapi orang tak sanggup nak berjaga malam, kan. Orang sanggup selam
scuba dalam laut. Tapi orang tak sanggup nak jaga sembahyang awal waktu. Macam mana tu? InsyaAllah lah Ustaz. Terus mencuba lah Ustaz. Terus InsyaAllah. mencuba. InsyaAllah. Terima kasih Ustaz ya. Ya, Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi. Ni kita ambil berkat je lah kan. Kita ambil berkat kitab ni. Mereka orang tinggi-tinggi, mereka wali-wali Allah. Dan kita, bila kita dengar, kita baca, mastata'tum, kata Nabi, buatlah ikut kemampuan kamu. Surga ni, Allah sediakan banyak peringkat. Bagi orang yang mujahadah berperingkat tinggi, dia duduklah dalam banglo pasal dia banyak duit kan. Dia suka kerja itu, kerja ini, tambah shift lah, malam, siang lah, buat kerja tu, kerja ni, dapat dia banglo. Kalau kita nak kerja biasa-biasa, cukuplah duduk rumah biasa-biasa. Macam itulah juga surga. Kalau nak syariat yang biasa-biasa, kita duduklah surga-surga yang biasa-biasa kan. Kalau orang yang macam wali, dia begitu bersungguh-sungguh, macam mujahid di medan perang, dia begitu sungguh-sungguh, dia dapatlah surga yang lebih tinggi, lebih banyak nikmat dia, begitulah. Bukanlah bermakna tak dapat surga, dapat. Asalkan kita mentaati Allah, apa yang disyariatkan oleh Allah kita buat, dan kalau kita terlanggar, kita istighfar dan taubat, Allah janjikan semuanya tu surga, cuma peringkat surga je lah. Jadi kalau kita baca kitab Syahadatullah ni, dia orang tinggi-tinggi kan. Jadi kita buatlah setakat yang kita mampu. Janganlah tak buat langsung. Okay. Kita tutup dengan tasbih kifarah dan suratul Asr. Subhanallah bihamdi, subhanakallahumma wa bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Bismillahirrahmanirrahim. Al-Asri innal insana lafi khusr illa alladhina amanu wa 'amilus solihat wa tawassaw bil haqqi wa tawassaw bis sabr. Rabbana hab lana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Allahumma ij'alna sabura waj'alna shakura waj'alna fi'alan saghira fi 'ayunin nas kabira. Allahumma fakina fid din wa 'allimna at-ta'wil ila sawis sabil. اللهم ارزقنا فهم النبي وحفظ المرسلين والحم الملائكة المقربين. اللهم الحمنا مراشدا ومرينا وعزنا من سرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. ربنا اتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. الحمد لله رب العالمين. آمين يا رب العالمين. Amin. Amin. Assalamualaikum. Amin. Terima kasih Ustaz. Ustaz. Terima kasih Ustaz. Ustaz ilmu pagi ni. Ya, sekadar yang saya tahu, sekadar yang saya faham. Belajarlah dengan orang yang lebih faham lagi. Cuba insya-Allah Ustaz. Ya. Terima kasih Ustaz. Assalamualaikum. Waalaikumsalam.